Belum lagi. Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada tuan dan puan yang sedang menonton saya pada malam ini. Apa khabar semua? Okey. So, Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Allah kerana kita masih dipanjangkan usia, masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama join live kita pada malam ini. So, saya doakan yang menonton sekarang ini berada dalam keadaan yang tenang, berada dalam keadaan yang bahagia, gembira, ceria dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi marilah kita dengan rasa kasih dan sayang, saya minta sama-sama kita share live pada malam ini, panggil kawan-kawan kita lagi yang lain, ya, moga-moga bila kita tag mereka, mereka dapat join live kita bersama-sama. Okey, jadi kita tengok sikit siapa yang ada. Saya perasan tadi Encik Muhammad Zariman antara orang yang awal masuk. Bagi Waalaikumsalam. So, okey, Puan Amalina pun ada. Itu dia Puan Siti Azurah binti Jalaluddin, ya. Waalaikumsalam. Tim hebat. Okey. Yang ni Waalaikumsalam. Dia pagi ke malam ke pagi juga. Okey. So Puan Faridah Ibrahim juga pun ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Rohana ada. Alhamdulillah. So mari kita panggil lagi kawan-kawan kita yang lain. Rugi tau siapa yang tak join malam ni. Sebab tajuk kita pada hari ini ialah minda positif, result hebat. Okay. So kalau sebelum ni kita pernah panggil Tuan Amin Idris dalam tajuk kita pada waktu itu minda positif, tindakan proaktif. Ini kesinambungan dia. Minda positif, result hebat. Mungkin tajuk hampir sama tapi pengisiannya berbeza. Jadi sebab itu anda yang siapa yang tak join malam ni memang sangat-sangat rugi. Okay, so kita ambil peluang ini untuk kita sama-sama ambil input-input yang berguna, insya-Allah untuk kita gunakan dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Okay. Terima kasih pun ada. Waalaikumsalam. Okay, so semua okey ke? Sihat? Tu dia Siti Azura dah start dah serangan, tag rakan-rakan yang lain. Okay ya, sebenarnya saya kira rakan-rakan kita sebenarnya penonton-penonton kita dah memang tak sabar sebenarnya. Okay, saya pun tak nak ambil masa sebab mungkin jemputan kita pada malam ni perkongsiannya banyak. Kita nak bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita untuk bersoal jawab di hujung nanti, insya-Allah. So tanpa membuang masa, saya ingin menjemput penceramah kita pada malam ini iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah ataupun dengan nama manjanya selalu orang panggil dia Tok Abah, comel je. Okay, dipersilakan Datuk. Ambil dulu Datuk. Datuk unmute. Unmute. Okay. Alright. So, Cikgu Rosman dah unmute untuk saya. So, terima kasih Cik Anissa dan terima kasih semua sahabat ya, sahabat Tok Abah yang dapat bersama dari kalangan warga Anak Edar ya. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk mereka yang memberi salam, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Jawapan sempurna. Mudah-mudahan pahala lebih. Dan untuk mereka yang ada menyambut hari lahir ini, happy birthday to you. Kata tu Eid Milad Said Saidah ya. So happy birthday tu. Cakap Jawanya, cakap Jawa dia Eid Milad Saidah Said. Yang faham. Tak faham lantaklah ya, tak apa. Dan untuk yang menyambut anniversary yang dapat sebarang kebaikan, kita ucapkan tahniah. Dan untuk dapat keberkatan majlis tausiah kita, perkongsian kita pada malam ni, kita mulakan dengan Ummul Kitab yang kita hadiahkan pahalanya untuk Rasulullah SAW, keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, guru-guru kita yang masih hidup atau sudah tiada, mak ayah dan seluruh keluarga kita dan seluruh muslim-muslimat satu dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukur ya. Baik.
Tajuk yang diamanahkan saya bercakap kurang lebih sampai pukul 2 pagi, kata Hajakiah. Sampai 2 pagi sudahlah, jangan panjang-panjang sangat, dia kata ya. Sebab dia orang nak bersahur ya, lepas tu qiyamul lail ya. Siapa percaya memang bengong. Adakah sampai pukul 2 pagi? Tak adalah ya. Cik Anissa pun dah risau. Kata, pukul 2 pagi? Saya okey je kalau saya tertidur. Biasa. Dia kata dia okey je. Alright. So mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Baik ya. Fikiran positif, result hebat. Ya, sebab ini berdasarkan pada hadis. Nabi bersabda, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. Jadi kalau kita berfikiran positif, husnuzan, maka Allah akan bertindak sedemikian. Allah bertindak seperti mana yang disangkakan, yang difikirkan oleh hamba-Nya. Itu satu hakikat. Ya? So, jadi kita terima kasih pada yang dapat hadir. Terima kasih pada anak Edar ya, di Selamat HQ. Lepas tu terima kasih pada semua sahabat dan terima kasih pada yang like dan share ya, dan berkongsi dan nak buat watch party dengan sahabat-sahabat. Terima kasih banyak-banyak. Kita kongsi ilmu dengan orang lain, kita dapat pencen kubur ya. Mudah-mudahan kita dapat pahala dalam kubur pun dapat pahala sebab kita berkongsi ilmu, jadi orang dapat amalkan. Tema kita malam ni, cepat go to the point. Tema kita malam ni, mencari keluar biasaan. In search of incredible. Sebab anda dan Tuhan ya, Allah yang sebut afa hasibannama khalaqnakum. Adakah kau sangka aku cipta engkau main-main? Jadi Allah tak cipta kita main-main. So, sungguh-sungguh ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah cipta kita dengan penuh kesempurnaan kehebatan. Ya, ingat kata guru saya, sama saya Muhammad Fadilah, ya, orang gagal bukan tak cukup sumber. Orang gagal dia tak tahu gunakan sumber yang ada dalam dirinya. Sampai Allah berpesan ya, Allah berfirman, Allah takkan ubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya dengan menggunakan sumber-sumber yang ada. Maksudnya apa? You and I, we have enough resources to be positive, to be kata orang tu successful, to be incredible. Better than Incredible Hulk. Gitu. Allah Akbar. Okay. So orang muda, guys, orang muda ni panggil guys. Ya, kita tak cukup lah kalau tak ada hashtag dia. So temanya mencari keluar biasaan. Hashtag kita kiriman Tuhan. Anda kiriman Tuhan, Tok Abah kiriman Tuhan, Cik Anissa kiriman Tuhan, Cik Rosman kiriman Tuhan. Ya, semua orang kiriman Tuhan. Bukannya lelaki kiriman Tuhan, bidadari kiriman Tuhan. Itu novel, drama. Tapi kita semua kiriman Tuhan. Satu, hashtag. Hashtag kedua, positifkan minda. Please, ya, positifkan minda. Sebab ikut kajian 80% pemikiran manusia adalah dalam bentuk yang, kalau kita kajian untuk Abah, pemikiran manusia dalam keadaan yang negatif. Jadi kalau kita berfikiran negatif, maka akan dapatlah benda-benda yang negatif. Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. So, positifkan minda. Hashtag kedua. Hashtag pertama, kita kiriman Tuhan. Hashtag kedua, positifkan minda. Hashtag ketiga, menerobos sempadan diri. Menerobos sempadan diri. Bila kita positifkan minda, buat yang terbaik, kita dapat memecahkan sempadan diri. Jadi result yang lebih hebat, lebih gempak. Sebab positifkan minda. Allahu Akbar. Ya. Itu dia. So rangka perbincangan kita pada malam ini. So kita kena ada rangka. Jadi kita boleh kata tu mudah ikut ya. Pertama apakah kita nak mengetuk pintu minda ni. Kita kena mengetuk pintu minda dengan 2-3 perkara. Kita buka pintu dulu. Kepala kita pun ada pintunya. Minda kita ada pintunya. Kalau tak buka pintu, you ketuk lah. Tak buka. Bila tak buka, kita tak boleh masuk. Jadi ilmu yang Tok Abah nak share pada malam ni takut-takut tak masuk sebab belum dibuka minda. Nanti kita buka minda ya. Lepas tu kita akan bincang kenapa kita berfikiran positif. Start dengan what is the problem? Bila you jumpa doktor tanya apa sakit? Jadi Tok Abah akan bertanya pada anda, pada diri Tok Abah, kenapa kita berfikiran negatif? Sebab topik malam ni ialah fikiran positif, result hebat. Kenapa berfikiran negatif? Kita cari punca masalah. Satu. Yang kedua, barulah kita bincang tentang bagaimana nak sanitize hati. Ni pun selalu Tok Abah akan pesan sikit-sikit lah. Sanitize hati, sanitize kepala, betulkan kepala, sanitize sikap, sanitize tindak tanduk, sanitize kita punya cara bekerja, cara bertugas agar anda dan Tok Abah
terus mendapat hasil yang hebat. Wa allaisa lil insani ila ma sa'a, firman Allah. Kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. So we will get what we work for, ya. So our effort, our result will commensurate with our effort, so to speak. Sekali-sekali cakap orang putih, bukan nak bagi faham, cuba nak show off that I can speak English. Well lah, petang-petang ni ya, malam-malam ni ya. Yang paling penting, the last half an hour, Tok Abah akan bincangkan kaedah nak positifkan minda macam mana. Jadi kalau kita dah faham kenapa negatif kepala kita ni, kita dah cuci kepala kita akan bincang, ya, lebih kurang 15-20 cara bagaimana nak positifkan minda. Dan mungkin kalau ada masa, kita akan bincang sikit-sikit bagaimana nak menerobos sempadan diri agar kita jadi lebih hebat. Kalau anda dan Tok Abah lakukan benda yang sama, cara yang sama, hasilnya sama. Jadi, apa kata sarjana? Orang gila ialah melakukan satu kerja dengan cara yang sama tapi mengharapkan hasil berbeza. Gila. Orang gila ialah buat kerja cara yang sama tapi nak hasil berbeza. Gila. Kalau nak hasilnya berbeza, cara kena berbeza. Fikir kena berbeza. Doa kena berbeza. Kawan kena berbeza. Rutin hidup kena berbeza. InsyaAllah. Maka hasilnya pun berbeza. InsyaAllah. Because wa allaisa lil insani ila ma sa'a. Kita akan dapat apa yang kita usahakan. Okey, terus. So, Tok Abah nak ingatkan balik kata-kata Tok Abah yang awal tadi. Ramai orang gagal bukan tak ada sumber. Bukan tak ada resources. Tapi kita gagal sebab tak tahu nak gunakan sumber yang ada. Masya Allah ya. Salah satu doa yang, apa ni sumber yang ada ialah doa. Kadang-kadang kita tak cukup doa. Dan Tok Abah nak ulang satu lagi kajian ya. Tadi Tok Abah kata apa? 80% pemikiran manusia adalah negatif. Itu kajian yang sahih. Based on kajian satu dunia. Tapi seorang manusia bernama Johnny Emerling, ni pun Tok Abah mungkin pernah sebut dulu ya, dalam sesi yang lepas. Johnny Emerling ni buat kajian, dia kata manusia bercakap pada dirinya lebih kurang 50,000 kali sehari. Kita bercakap pada diri kita, berfikir dan self-talk. Bercakap pada saya tadi ya, Tok Abah tadi, aku nak pakai baju apa malam ni ya? Warna merah ada, warna kuning ada, warna biru ada, warna hijau ada, warna merun ada, warna apa? So, Tok Abah kata, oh ni nak bukan ni seru. Jadi grow, elok warna pokok, warna hijau. So Tok Abah pakai warna hijau untuk sentiasa tumbuh dan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Warna hijau pun warna kegemaran Nabi, warna syurga, warna positif. Warna motivasi. Warna mana? Dan kita punya nama pun belakangnya hijau. Semua ada dia punya sebab-musabab. Alhamdulillah. Ya. So, kita bercakap pada diri kita 50,000 kali sehari. We self-talk 50,000 times a day. Kata Johnny Emerling, seorang pakar kesihatan public awam di Amerika. Itu bukan isunya. Isunya ialah balik pada yang Tok Abah sebut awal-awal tadi. 80% bicara ke diri kita adalah dalam bentuk yang negatif. Itu satu kesilapan besar. Kita mudah bersangka buruk pada diri pun. Kita cakap yang buruk, aku memang tak pandai, aku memang tak layak, aku ni memang tak ada cutting nak jadi usahawan yang berjaya, aku ni tak ada, memang nasib aku begini. So, banyak benda-benda negatif yang kita kadang-kadang cakap pada diri kita yang kita tak perasan. Itu satu perkara. 80% cara negatif. Allah hai. Yang paling teruk ialah kita percaya dengan bisikan negatif itu. Kita percaya dengan apa yang negatif yang kita cakap pada diri kita. Itu dia. Kata orang tu culprit ataupun kesilapan yang paling besar. Jadi rugilah Nabi bersabda, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hambanya. Jadi rugilah ya peringatan Nabi itu kalau kita tak berfikir dengan positif, mengubah, overhaul kita punya pemikiran untuk lebih positif. Cakap senanglah. Bukan cakap. Ini kita punya azam, ini kita punya doa, ini kita punya usaha. Bukan cakap ya, kita usaha, kita doa, kita azam. Dan kita pesan kat orang lain. Cara terbaik untuk pesan kat diri, pesan kat orang lain. InsyaAllah Allah akan bagi kita kekuatan. Amin. Alright. Itu satu perkara yang penting sangat. Satu lagi perkara Tok Abah pernah sebut juga ya, mungkin dalam sesi yang lain. Tengok ya, ini kisah gajah lah ya. Gajah masa kecil, masa dilatih kalau kat sirkus ataupun di mana-mana untuk kat Thailand, gajah diajar untuk main bola. Tok Abah pernah tengok gajah main bola, gajah disuruh melukis, gajah suruh menari, gajah dulu berdiri atas bangku, ya macam-macam.
Jadi masa nak melatih gajah tu masa kecil, dia kena diikat dengan tali besar, dipancang ataupun diikat kat apa nama tiang yang kukuh, tiang besi. Sebab gajah walaupun kecil kuat. So dia akan cuba lepaskan diri walaupun dia tak liar, tapi dia akan tarik nak lepaskan diri sebab dia tak suka kena ikat. Mana ada binatang suka kena ikat? So dia akan tarik ribu-ribu kali tapi tak lepas sebab tali besar, tiang kukuh. So bila dah umur 5, 6 tahun, 10 tahun dah dewasa, dia sangat kuat sebenarnya. Tapi cukup diikat dengan tali rapia. Tali kecil, tali kambing cukup. Dia letak dipancang kat kayu yang kecil. Ikat kat kerusi pun dia tak akan lepaskan diri. Kenapa? Sebab gajah fikir, aku dulu dah ribu-ribu kali cuba dah. Dah ribu-ribu kali aku cuba nak lepaskan diri. Ini sama je, aku tak boleh lepas. Itu gajah. Tapi yang di depan saya ni, depan Tok Abah ni semua adalah manusia-manusia hebat. Anda dan Tok Abah kiriman Tuhan, bukan gajah kiriman Tuhan. Jadi jangan fikir macam gajah. Aku dah buat dulu. Tak boleh. Aku dah cuba. Tak, itu dulu. Ya, kalau fikir cara dulu, bertindak cara dulu, nak hasil yang baru, gila. Kata pakar-pakar psikologi. So, nak hasil yang baru, kena fikir cara baru, doa cara baru, usaha cara baru, kawan orang-orang baru. Tak payah nikah baru, tak payah Cikgu Rosman, tak payah kahwin baru, tak payah. Ya, aku buat lawak orang tak faham, benci betul. Ya, so okey, baik. Itu apa nama, nak buka pintu minda ni. So artinya kita kena regangkan. Kita regangkan kita punya potensi. Sebenarnya ramai manusia dia gagal meregangkan dirinya sebab dia tak nampak keperluan untuk meregangkan dirinya. Sebabnya orang putih kata, ni peribahasa barat lah, dia kata apa? When the going gets tough, the tough gets going. Bila suasana sekitar bertambah mencabar, bertambah teruk macam sekarang ya. Kita dalam pandemik, kita dalam PKPB, kita dalam keadaan yang tertekan, ekonomi kita memang tercabar, macam-macam masalah dan cabaran. So orang-orang yang hebat, the tough gets going, orang-orang hebat akan berfikiran positif, bertindak, dia punya azam dan iltizam, dia akan menjadi lebih hebat. Orang yang hebat saja yang akan berubah jadi hebat. When the going gets tough, the tough gets going. Bila suasana kabar sama kau ada sikit ya masalah teknikal, tapi insyaAllah lah, mudah-mudahan anda dapat dengar. Okey ke Cik Anisa? Suara okey ke? Suara okey, cuma tadi ada sangkut-sangkut sikit. Dengar tak suara saya? Sangkut-sangkut sikit ya. Oh, sangkut-sangkut sikit. Mungkin telah. Mungkin boleh tukar kepada broadband kot. Dengar? Dengar, suara dengar. Okey. Baik. Okey. Let's see kalau kita tukar ke broadband. So saya takut sebab saya punya broadband nampak tadi makin kuat dia punya signal. Ya, okey. So mari kita tukar ke broadband. Hopefully better. Sebab suara saya sampai dekat Datuk lambat kan. Oh. Okey. Puh. Okey, tes 1 2. Okey ya? Okey. Okey, insyaAllah ya. Yalah. Yalah kita sebabnya kita kalau nak hasil yang berbeza kena ubahlah. So tadi daripada wifi kat rumah tukar kepada broadband. Anda tukar, mudah-mudahan hasilnya berubah. Kita ubah ya, mudah-mudahan ya. Baik. So adik-adik, anak-anak, so satu perkara yang Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah ialah kita kena ingatkan satu hakikat yang Nabi pesan. Nabi pesan kat kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak berbuat baik atau beri manfaat pada orang lain. Itu sebabnya malam ni Tok Abah nak pesan pada semua orang ni, walaupun kebanyakan anda mungkin terlibat dengan anak edar ni sebagai part time ya. Yalah, kita ada kerja lain ataupun suri rumah dan sebagainya, fine. Tetapi ingat, tukar kita punya azam. Ya, tukar kita matlamat, bukan nak cari sara hidup, tapi nak tukar cara hidup kepada cara hidup yang Allah redha. Bukan nak cari sara hidup, nak tukar cara hidup. Tukar cara berfikir, positifkan minda, result akan hebat. Itu sebabnya saya terkenang. Ya, ni sahabat-sahabatnya Cikgu Rosman yang cerita kat saya. Ya,
Oh, berapa awak nak dapat? Apa nama commission sebulan? Oh, saya nak dapat sekitar 10,000. Ya, commission. Why not you tukar kepada bukan nak dapat 10,000 sebulan commission, tapi aku nak keluarkan zakat RM300 sebulan. Aku nak keluarkan zakat RM300 sebulan daripada pendapatan. Daripada commission yang aku dapat tu, aku nak keluarkan RM300. Walhal kadang-kadang dia punya quantum tu sama. Tapi niatnya, tadi nak dapat 10,000 commission, ni nak keluarkan zakat 300. Wow, dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Itu dia. Bukan nak cari sara hidup. Kita nak, kata orang tu, tukar cara hidup kepada kaedah yang mardatillah, Allah redha. Barang siapa kejar dunia, dunia lari semakin laju. Tak terkejar. Barang siapa kejar akhirat, Allah jadikan dunia kejar kita. Yang pendapatan kejar kita, rezeki kejar kita, ya. Apa nama kata orang tu, income, passive income kejar kita dengan izin Allah. Sebenarnya Tok Abah nak pesan pada diri Tok Abah dan pada semua yang kiriman Tuhan ini, jom kita betulkan, ya. Bukan nak cari sara hidup, nak tukar cara hidup yang lebih Allah redha. Jadi ada pendapatan, ada zakat, ada nafkah, ada pelaburan, ada tabungan, ada sumbangan infak, ada. Kalau dulu tak cukup, ya, bajet kita terhad sekali, tapi sebab kita terlibat dengan anak edar, ada tambahan untuk tolong mak ayah, ya, untuk nafkah mak ayah, ya, lebih sikit macam dari biasa, ya. Ada untuk tabungan, ada untuk infak kepada orang Syria yang kesejukan. Yang makin lama makin sejuk ni, ya. Kita tengok banyak, ya, anak-anak Syria yang akan kesejukan macam duduk dalam peti ais. Allah sedihnya menangis, Tok Abah tengok, ya. Tapi kadang-kadang kita ada kemampuan yang terhad. Jadi mudah-mudahan sebab kita berusaha cara baru, pendapatan kita bertambah, maka iltizam kita juga bertambah baik, maka infak atau sedekah kita juga bertambah, ya. Bukan nak naikkan gaya kehidupan, tapi nak tinggikan juga sedekah dan juga sumbangan kita kepada ummah. Masya-Allah, ya. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Itu Nabi pesan, bukan Tok Abah pesan. Jadi untuk kita transformasi diri agar murah rezeki, kata guru Tok Abah, belajar untuk benar-benar tahu. Sebenarnya dari minggu ke minggu you all dia bagi training, bagi peringatan, bagi sharing, bagi kata orang tu teknik-teknik baru, ya, untuk menjalankan perniagaan dengan lebih berkesan, ya. Belajar benar-benar tahu, hayati nombor 2, dan benar-benar mahu. And then nombor 3, buat sungguh-sungguh sampai berjaya. Nombor 4, barulah kita bersedia menerima rezeki Allah. Allah akan taburkan rezeki, Allah taburkan rezeki. Kita kena kutip dengan cara yang betul. Tukar cara berfikir. Rezeki Allah dah tabur, Allah yang beri. Kita tak payah cari, tapi kita kutip rezeki itu dengan cara yang betul. Hatinya kotor, ya, pemikirannya negatif. Dia tak bersedia untuk mengutip rezeki yang Allah telah taburkan pada makhluk. Bukannya hamba Allah aja, bukan kita manusia saja. Semua, pada ikan, pada serangga, pada semua makhluk Allah ada rezekinya. Allah dah taburkan. Tetapi kita ni, ya, sebab orang tua kata ulat dalam batu pun ada rezeki. Ini kan pula manusia yang ada akal, yang ada iltizam, yang ada positif minda, yang ada kawan, yang ada networking, yang ada internet, yang ada wifi, yang ada gadget. Masya Allah, macam-macam. Ulat dalam batu tak ada gadget, ya. Okey, bersedia menerima rezeki, dan of course kita kena bersyukur dan bertawakal. Ini semua foundation. Dan Tok Abah pernah pesan, Tok Abah repeat, ya, jangan jemu. Apa kata Buya Hamka? Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau hidup sekedar hidup, bahasa Indonesia sekadar. Kalau hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja juga kerja. Jadi jangan anda, Tok Abah, dan anda jangan hidup sekadar hidup. Takut-takut babi pun sekadar hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kita kalau kerja buat betul-betul. Sebab, ni dia, ya. Sebab yang hadis yang Tok Abah nak share sekarang. Kenapa kita kena sibuk-sibuk sangat nak buat yang tambah hebat, bertambah positif. Kita kan umatan wasata, umat pertengahan, tapi Nabi bersabda, "Walakinnallaha yuhibbu minal amili iza amila ayyuhsin." Tetapi kata Nabi, Allah kasih akan hambanya yang buat satu kerja, dia buat dengan cara yang baik, yang terbaik, itqan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tetapi Allah sayang hambanya yang bila buat apa kerja pun dia buat dengan terbaik. Jadi macam mana nak buat dengan terbaik kalau kita masih fikiran yang jumud, fikiran yang lama, sikap yang lama, pegangan yang lama, paradigma yang lama. Therefore,
positifkan minda, insyaAllah result kita akan hebat. Dan kehebatan itu dituntut oleh Allah. Berdasarkan pada apa yang disabdakan Nabi tadi, ya, walakinnallaha yuhibbu minal amili idza amila an yusin. Tetapi Allah kasih hambanya yang bila buat apa-apa kerja pun dia buat dengan terbaik. Nampak? So based on all those things, bukannya dia ni amat harta bukan dia bawa ke kubur. Salah. Ya. Yeah? Kalau awak sayang kat harta awak, sayang kat duit awak, bawa sampai ke kubur. Ya, yeah? Bawa sampai ke kubur, bawa sampai ke akhirat. Ada seorang kaya tu. Ya, kaya sangat tapi keluarga dia hidup biasa-biasa je. Orang miskin dia bagi tolong sana. Orang nak buat masjid tolong. Orang nak ambulan kereta jenazah, dia bagi 5 masjid, 5 kereta jenazah. Jadi orang bertanya, "Tuan, Tuan kan kaya raya tapi hidup keluarga Tuan tak mewah. Tuan pun pakai kereta biasa tapi Tuan ni signal, ya, hilang kejap ya. Tapi nampak signal kuat. Ya, so kata orang tu bertanya, Tuan tak sayang ke dengan harta Tuan? Sampai Tuan bagi kat semua sampai anak-anak mungkin tak banyak untuk dipusakakan. Orang kaya ni menjawab, saya ni sebenarnya sangat-sangat sayang ke harta saya. Saya sayang sangat. Habis kalau sayang, kenapa Tuan bagi kat sana, bagi kat sini? Ya, masjid sana, beli kereta jenazah, anak minfak kat sana, beratus ribu, juta-juta Tuan agihkan duit Tuan. Macam tak sayang je? Sebab saya sayang duit saya lah. Saya infakkan sekarang sebab saya nak bawa duit saya sampai ke kubur. Saya nak bawa duit saya ni, bila saya infakkan, saya dah akan dapat pahala. Pahala ni akan terus, ya, saya buat masjid, saya buat pusat tahfiz, saya mengajar budak, bagi duit untuk budak-budak belajar. Semua ni akan saya bawa ke kubur, pahalanya, saya akan bawa ke akhirat. Barulah orang faham. Siapa kata duit tak boleh bawa ke kubur? Siapa kata? Orang yang tak faham kata, duit bukan boleh bawa mati, kain kapan aja. Salah. Ya? Apa yang kita bawa bila kita mati? Doa yang soleh. Yang kedua, sedekah jariah. Macam mana nak sedekah kalau pendapatan pun sikit, bana pun sikit. Supaya mudah-mudahan dengan asbab anak edar, ya, kita kutip ekstra rezeki melalui usaha yang hebat, maka kita dapat, ya, kata sedekah jariah tu bertambah-tambah, ya, bertambah-tambah untuk orang keluarga kita yang susah, untuk mak ayah kita. Mak ayah bukan sedekah, ya, mak ayah tu tanggungjawab, ya. Lepas tu untuk orang miskin, lapan asnaf dan sebagainya. Ini dia sedekah jariah. Yang ketiganya, ilmu yang bermanfaat. Sebabnya Tok Abah sebut awal tadi, share, like dan share supaya orang lain dapat kongsi ilmu, supaya anda dapat pencen kubur. Gitu. Alright? Okay, last sebagai mukadimah. Sebagai pembuka pintu minda. Last, ya. Sebab ni dah masuk ke setengah jam dah. Imam Ghazali pernah menyebut, apabila orang menegur kamu dengan hikmah dan kamu sentap dan marah, maka ketahuilah kamu ada sebesar-besar takbur dalam hati kamu, sombong. Dan orang sombong, ya, bila hati sombong, maka otaknya pun negatif. Otaknya pun rasa ego. Dia tak nak dengar nasihat orang. Maka dia tak boleh berubah, takkan dapat result yang gempak, result yang hebat. Ya, jadi kita jangan kata orang tu sentap bila orang tegur. Sebab Tok Abah selalu sebut, teguran manusia secara hikmah kepada kita adalah sebenarnya teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so kita bincang sekarang, kenapa kita berfikiran negatif? Kenapa selalu kita bersangka buruk ataupun fikiran negatif? Why do we always think in negative? Kenapa fikiran negatif? Ya, yang pertama, matlamat hidup yang tidak membakar semangat. Alah, aku kalau dapat 2-3 ribu sebulan, cukuplah. Alhamdulillah. Bukan tak bagus. Tapi kalau 2-3 ribu itu ngam-ngam untuk keperluan anda, maka itu matlamat yang tidak membakar. Aku kalau dapat, ya, aku keluarkan zakat 3-400, aku mungkin dapat kuantum dalam, katalah 7, 8 hingga 10 ribu. Ya, kalau 7, 8, 10 ribu ni, aku boleh melabur sikit, aku boleh simpan sikit, aku boleh lebihkan bantuan kepada mak ayah aku bagi 200 sebulan, sekarang aku naikkan kepada 500, 700 sebulan kepada mak bapak aku. Sebab, walau berapa banyak pun kita tolong mak bapak kita takkan dapat membalas jasa mereka. Dan kata ulama pada Tok Abah, kalau kamu sangka kamu dapat balas jasa mak bapak kamu, kamu sah anak derhaka. Kalau kamu sangka, kamu fikir, alhamdulillah, sempat saya berkhidmat pada mak bapak saya, terbalas jasa mereka pada saya. Oh, anak derhaka tu. Jangan ada sebarang anak pun terfikir bahawa aku dapat juga berbakti dan membalas jasa mak bapak aku. Cannot. You cannot pay back what your parents have done to you. You tak boleh membalas. Ya, you boleh berkhidmat, yes.
kata nak membalas jasa mereka, tak boleh. Sebab berapa banyak pun you bagi, tolong, khidmat dan sebagainya, masih tak mampu untuk membalas walau setitik susu ibu kamu. Siapa kata? Ulama kata. So adik-adik, anak-anak, matlamat kena membakar. Barulah kita berfikiran positif. Kenapa kita negatif? Matlamat simple sangat. Matlamat yang tidak meregangkan diri anda. You don't stress. Aku kalau boleh dapat dalam 3,000 sebulan komisen ni, pendapatan tambahan, okey dah. Kalau 3,000 tidak mencabar sebab memang dah biasa dapat 2,000. So, ada seorang sahabat saya, masa saya bagi kursus pada satu golongan orang yang ada tauke minyak, stesen minyak. Okey, Pak Mat, ni bukan nama sebenar. Pak Mat, untung bersih stesen Pak Mat dah berapa? Setakat ni untung bersih, tolak semua kos-kos dapat 5,000. Alhamdulillah. So target lepas kursus ni, lepas kursus dengan saya ni berapa nak? Dapat 7,000 tu kira cantik dah. Baik, bagus tu Pak Mat. Tapi kalau boleh cuba doublekan Pak Mat. Daripada 5,000 untung bersih kepada 10,000 Pak Mat. Pak Mat, sahaja Pak Mat. Tak boleh Tuan Haji. Tak boleh dipanggil sahaja. Tak boleh Tuan Haji. Sahaja seronok-seronok je Pak Mat. Pak Mat set 10,000, kita doa, kita ikhtiar. Dan dalam masa 3 bulan, Pak Mat beritahu saya, dapat tak dapat? Kalau tak dapat, tak apalah. Bukan rugi pun. Dan dia kata, okeylah. Saya bubulah 10,000. Tak sampai 3 bulan, 2 bulan dia dah kemarin. Pak Haji, Tuan Haji, Haji Fadilah. Alhamdulillah dapat. Dapat dah 10,000. Tapi sebenarnya Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hambanya. Tapi dengan syarat, matlamat kena membakar, bukan matlamat saja. Usaha kena membakar. Ya, doa kena membakar, doa pun kena sungguh-sungguh sampai kita rasa sangat kedil, sampai kita rasa sebab, sampai menangis. Waktu pula waktu muzajat pukul 2-3 pagi contohnya. Sebab berdoa waktu tahajud ibarat memanah tepat pada sasaran, kata Asy-Syafi'i. Masya Allah. Inilah. So kenapa fikiran kita negatif? Satu, matlamat tidak membakar. Matlamatnya terlampau simple, terlampau mudah untuk dicapai. Satu. Yang kedua, hati tak murni, hati kotor. Sebab Tuan Abah dah pesan dalam sesi yang lepas. Sebab terlupa nak solat taubat, terlupa nak istighfar setiap malam sebelum tidur. Saja bertanya bukan nak cari salah orang. Tuan Abah banyak salah, banyak dosa. Siapa yang malam tadi sempat solat taubat 2 rakaat minimum, lepas tu istighfar 1 kali, maafkan semua orang sebelum tidur. Ya, angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Anissa tak angkat tangan. Anissa tak angkat tangan ya. Siapa yang malam tadi sempat solat taubat 2 rakaat, ya, lepas tu istighfar 1 kali, maafkan semua. Kenapa? Untuk murnikan hati. Kenapa murnikan hati? Sebab kolbu mengawal fikiran. Kolbu yang positif, minda pun positif. Kolbu yang murni, yang bersih, fikiran pun positif. Hati yang kotor, otak pun kotor, negatif. Gitu. Kenapa fikiran negatif? Hati kotor. Nombor 2. Pertama, matlamat tak membakar. Yang ketiga, paradigma songsang. Alah, dah kalau cupak takkan jadi segantang. Kita pun dah faham dah. Kalau rezeki Allah kata tinggal memang 3,000 aku dapat sebulan. Takkan boleh sampai 5,000. Mana you tahu Tuhan Allah tetapkan 3,000? Mana you tahu? Jadi oleh kerana you tak tahu, maka you kena boleh berdoa. Sebab Allah yang berfirman, Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Engkau minta, aku berkenan. Minta dengan sungguh-sungguh. Sampai ulama pesan kat kita, based on hadis ya. Ulama pesan kat kita, barang siapa yang berdoa dengan rasa kerdil, dengan penuh tawajuh, dengan rasa sangat berharap, aku tak ada apa-apa, aku tanpa Allah, aku tak ada apa-apa, sangat kerdil sampai menangis kita, apa kata ulama? Allah akan rasa malu, malu min rasa kesian, tak sampai hati Allah meninggalkan tangan hambanya yang memohon itu kosong. Artinya bila kita minta sungguh-sungguh sampai rasa sebab, sampai rasa sedih, yang menangis, minta sungguh-sungguh, Allah pasti akan isi tangan yang memohon itu dengan rahmatnya. Jadi paradigma jangan songsang. Alah, rezeki secupak takkan jadi segantang. Engkau usaha macam mana pun kalau Allah kata, memanglah apa dekat Lauh Mahfuz tak boleh berubah kecuali dengan doa, kecuali dengan membentuk satu rahim. Barang siapa membentuk satu rahim akan terbuka pintu rezeki dan dianjakkan tarikh ajal. Nampak? So, apa yang ada kat Lauh Mahfuz tidak boleh berganjak kecuali dengan doa, dengan satu rahim, dengan berbakti pada ibu bapa. Jadi siapa kata apa ni tak boleh berubah? Boleh dengan syarat-syarat tertentu. Tapi yang lain memanglah constant sebab dah ada kat Lauh Mahfuz. Nothing can change. Paradigma songsang. Yang keempatnya, kenapa kita negatif? Memang kita tak berdisiplin.
Kita punya tindak tanduk memang tak ada sistematik, tak disiplin. Angat-angat tak kucing, angat-angat tak lembu, angat-angat tak kerbau. Yang awak dengar apa? Angat-angat tak ayam. Ya, tak ayam pun angat, tak kerbau pun angat. Tai anjing pun angat. So, angat-angat tai sebenarnya. Ya, kurang disiplin. Nombor 4. Nombor 5, kamu ikut siapa kawan-kawan kamu. Siapa kata? Sabda Nabi. Jadi kawan-kawan kita fikiran negatif. Kawan-kawan kita semua negatif. Awak pun campur dengan dia orang. Mesra dengan dia orang. Sentiasa. Bukan tak boleh kawan dengan dia orang. Bercampur dengan semua orang. Tapi berkawan akrab dengan orang-orang yang positif. Yang cemerlang, yang hebat. Jangan berbangga ramai kawan. Tapi sedihlah kalau ramai kawan tapi tak ada yang pesan untuk kita ingat pada Allah. Dan berfikiran positif. Husnuzon supaya maju ke depan. Rugilah berkawan dengan ramai orang yang tidak merangsang kita untuk lebih ingat Allah, lebih positif, lebih hebat. Sebab, ingat tadi, tetapi Allah kasih hambanya yang bila buat sesuatu perkara, dia buat dengan yang terbaik. Sebabnya, Tok Abah suka berkawan dengan semua orang. Tok Abah tak pilih bulu. Orang tak ada bulu pun Tok Abah kawan. Tetapi macam Cik Anissa ni bukannya banyak bulu pun, orang perempuan ya, tapi kita kawan dengan dia walaupun dia tak banyak bulu. So kita tak pilih bulu. Kalau faham, tak faham, Tok Abah tak boleh nak cerita macam mana. Okay, alright. Kurang disiplin, berkawan orang negatif, semangat yang rapuh. Alamak. Masa awak baby, kawan-kawan Tok Abah yang Tok Abah kasihi, masa anda baby dulu, anda umur setahun, anda jatuh bangun 1000 kali tau. Anda jatuh bangun 1000 kali ya, untuk belajar berdiri dan berjalan. Akhirnya anda dapat berlari. Dah jatuh. Ikut kajian, baby akan jatuh bangun 1000 times sebelum boleh berlari. Tapi tak ada baby yang give up patah semangat. Jom kita keluarkan balik semangat baby. Kalau masa baby 1000 kali jatuh tak give up, ya, takkanlah sekarang baru dikecewakan oleh 2 orang jejaka. Anissa, contoh ya. 2 orang jejaka kecewakan awak, jangan give up. 3 jejaka, jangan give up. 4 jejaka, jangan give up. 1000 jejaka, jangan give up. Contohlah Cik Anissa, contoh bagi tahu kawan-kawan ya, yang bujang, kawan-kawan yang bujang. Faham Anissa? Tak faham, Tok Abah tak boleh nak explain. Okey. So semangat jangan rapuh. Keluarkan sifat baby. Yang 1000 kali jatuh pun bangun balik. Orang gagal bukan tak pernah jatuh. Orang gagal ialah orang yang jatuh, malas nak bangun balik, gagal. Itu kata ulama, Cik Abah pinjam. Yang ketujuh, kenapa kita negatif? Tak ada sifu, tak ada model, tak ada contoh, tak ada guru, tak ada sifu, tak ada model ikutan, tak ada ikon, tak ada mentor. Orang sekarang ya. Nombor 7. Nombor 8, itulah dia kenapa kita negatif. Sebab belum bertemu dengan titik perubahan. Peribahasa Melayu, dah tergantuk baru tengadah. Dah sakit tenat baru nak insaf. Maaf ya, dah bercerai-berai baru nak berubah jadi baik. Ya. Maaf ya, dah buta mata baru nak berubah cara berfikir, cara bertindak, cara beramal, cara solat. Bukanlah tak bagus, tapi kenapa mesti dah teruk, dah tergantuk, dah parah, dah kata orang tu dapat musibah berat baru nak berubah. So mudah-mudahan dengan azbab kita bersama malam ini, tak payahlah buta mata, tak payahlah bercerai-berai, tak payahlah gaduh, tak payahlah aksiden, baru kita nak dapat titik perubahan untuk bertukar cara berfikir, bertukar cara bertindak supaya jadi orang yang lebih hebat. Ya, jadi mudah-mudahan dengan azbab kita dapat ilmu, dapat peringatan, dapat doa, ya, maka mudah-mudahan kita berubah, ya. So, seterusnya itulah dia. Kenapa kita negatif? Sebenarnya tak kenal diri. Ya, sebabnya Allah selalu sebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Allah, ya. So, kita kenal diri kita. Ingat, semua orang kiriman Tuhan. Bila anda dan Tok Abah kiriman Tuhan, kita ada cukup sumber untuk jadi hebat. Cuma kita tak gunakan sumber-sumber yang ada dengan betul, ya. Okey. So Abah nak terus pergi kepada topik yang terpenting lah. Tips untuk positifkan minda. Kita sampai ke tip untuk positifkan minda. Bagaimana kita nak positifkan minda kita supaya kita sentiasa dapat hasil yang hebat. Kenapa pula positifkan minda menjadi hasil hebat? Sebab Nabi bersabda, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hambanya. Whatever you think and focus upon, that's what you will get, insya-Allah. Okay, so tip untuk positifkan minda yang pertama, tak dapat tidak. Yang pertama ialah jaga ibadah dan doa. Jaga ibadah dan doa. Jaga ibadah dan doa. Okey, yang dah solat 5 waktu, tahniah. Tapi kalau solat 5 waktu, kalau boleh segerakan solat 5 waktu.
Orang yang melewat-lewatkan solat, takut-takut Allah melengah-lengahkan untuk memakbulkan doa anda. Jadi jangan lewatkan solat. So, solat fardu tak cukup. Kenapa pula tak cukup? Solat fardu tak cukup sebab solat kita akhir zaman tak berapa khusyuk. So, pastikan anda dan Tok Abah jangan lupa solat qabliyah, ba'diyah. Tok Abah tahu anda semua dah sunat. Anda semua dah sunat dulu tahu. Tapi malam ni kita sunat balik. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah, sunat taubat, Anisa. Sunat taubat, ya. Lepas tu jangan lupa solat witir, ya, istikharah, Anisa, istikharah. Ya, kenapa sebut nama Anisa saja? Sebab dia yang Tok Abah nampak, nama lain tak nampak, jadi apa nak buat? Dia lah jadi mangsa, ya, sebagai contoh, ya. Okey. So kita nombor 1. Nombor 2. Itu please ya. Barang siapa memperbaiki solatnya, ulama pesan. Barang siapa memperbaiki solatnya, dia memperbaiki keseluruhan hidupnya. So when you improve your solat fardu segerakan. Solat sunat jangan tinggal, qabliyah, ba'diyah. Lepas tu solat taubat tak pernah tinggal sampai mati kecuali orang perempuan uzur, ya. Lepas tu kita solat duha jangan tinggal kecuali yang tak boleh solat, ya. So solat duha kalau boleh 4 rakaat sebab Nabi buat 4 hingga 12 minimum. Boleh buat 2, ya, 2 rakaat, tapi kita buat 4 rakaat minimum, ya, sebab Nabi buat 4 hingga 8. Ya, of course sampai 12 rakaat boleh solat duha, ya. So duha itu setengah jam selepas matahari terbit sampailah lebih kurang 20 minit waktu zuhur. The time is so much dan anda tahu fadilat duha. Tapi bukanlah kita solat duha untuk dapat murah rezeki, bukan. Aku solat duha sebab ini suruhan Allah. Nabi tak pernah tinggal duha. So aku nak ikut sunnah Nabi. Tapi dia punya ganjaran hebat dan pulangan sebab duha ialah rezeki terbuka, masalah selesai, hati tenang, orang sayang, makhluk sayang. Ular tedung pun tak kacau awak. Ular tedung pun tak kacau awak kalau awak rajin duha. Ular tedung pun tak kacau. Kalau fahamlah cakap Tok Abah. Okey. Nombor 1, nombor 2, kenal diri dan potensi diri. Kita kenali diri kita. Allah untuk jadi positif. Semua orang sama hebat tapi tak serupa. Kenapa pula semua orang sama? Sebab Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yakin tak Allah itu adil? Semua orang kata, yakin. Kalau Allah adil, apa bedanya saya dengan Cikgu Rosman? Tak ada beza. Sebab kalau ada beza, kalau Allah cipta beza-beza, Allah tak adil. Allah cipta semua manusia sama, tapi tak serupa. Ada kecil, ada besar, ya. Ada gelap, ada cerah, ya. Ada lelaki, ada perempuan, ada kurus, ada gempal dan sebagainya. No body shaming here. Tapi artinya, ya, kita semua sama tapi tak serupa. Semua ada sumber yang hebat. Kita sama tapi tak serupa. We are equal but not the same. Tapi overall, we are all equal. Sebab Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan syarat kenali diri. Kalau awak tengok orang hebat di Malaysia atau di dunia, anda tak jauh, tak ada beza dengan orang itu. Dengan syarat kenali diri, doa banyak-banyak, usaha betul-betul, ilmunya mantap, istiqamah, cari kawan-kawan positif, move forward. InsyaAllah. Ini bukan cakap. Kita sama-sama buatlah. Kita sama-sama buat. Ya, bukan cakap aja. Jom sama-sama buat. Dan tengok bagaimana kita berubah. Ya. Nombor 3. Untuk positifkan minda kita ni, kena kenal pasti apa kelemahan-kelemahan kita yang mengekang, membantutkan, bukan membantu, membantutkan kecemerlangan kita. Kena kenal pasti. Oh, aku mungkin hangat-hangat teh ayam. Patutlah aku ni kurang berjaya. Aku ni kadang-kadang cepat patah semangat lah. Ya? So, betulkan balik semangat tu supaya jangan patah semangat. Ingat balik. Aku dulu masa kecil, Falakam saya ingatkan, aku masa baby, 1000 kali aku jatuh. Aku bangun lagi. Sekarang aku baru 3-4 kali. Dan ikut kajian di dunia, kebanyakan jutawan di dunia dia bankrupt paling kurang 7 kali. Kebanyakan jutawan di dunia bankrupt 7 kali. 7 kali bankrupt. Ya, saya baru bercakap tadi dengan sahabat saya, ya, seorang yang sangat hebat. Pada 2012 dia bankrupt. Ya, daripada kereta mewahnya, Rovernya dengan kereta mewah yang macam-macam, Mercedes, BMW, Volvo dia, semua dah dikena lelong. Dia cuma ada, maaf ya, bukan menghina, dia ada Myvi saja. Tapi dia dapat nasihat dari mak dia, "Ma, kamu ni anak mak tak tahu apa yang kamu buat, bisnes apa mak tak tahu, tapi mak tahu kamu orang baik. Kamu tak tipu orang, kamu tak aniaya orang. Yang kamu usaha pasti berjaya." Tu 2012. Dia pun betulkan diri dia maju balik, dia jadi jutawan balik. Dan pada tahun yang sama 2012, mak dia meninggal dunia. Dia baru cerita dengan saya, sahabat saya tadi, baru tadi, ya.
Dia baru ya, sahabat saya tadi dia datang dengan isteri dia memberikan tahu sebab dia nak minta Tok Abah ni bagi motivasi pada tim dia, insya-Allah. Tu kisah tadi. Saya dengar pun seronok sangat sebab dia ubah cara berfikir sebab nasihat mak dia. Mak dia nasihat apa? Kamu orang baik. Jadi kalau kita betulkan hati kita, solat, taubat, istighfar, ya, maafkan orang, patuh perintah Allah, hati kita jadi baik. Jadi kita baik, orang yang baik, usaha dengan baik, akan didatangi orang-orang baik, akan dapat hasil yang baik, kita akan move forward, insyaAllah. Jadi kena jadi orang baik, ya. So, kenal pasti kelemahan kita dan atasi satu persatu. Yang keempat, Tok Abah dah sebut tadi, ya. Kenapa Hasan Basri, ini pun Tok Abah selalu ulang-ulang. Kenapa Hasan Basri kata kalau nak posisikan minda kita untuk maju ke depan, untuk selesaikan masalah, untuk maju ke depan, result yang hebat, jangan lupa solat taubat, istighfar, solat taubat, istighfar, solat taubat, istighfar. Dan survey Tok Abah menunjukkan bahawa walaupun kita dah cakap ribu-ribu kali, penduduk Malaysia yang Islam, ada sekitar 3% yang solat taubat dan istighfar 100 kali tiap malam sebelum tidur. Only 3%. Itu survey Tok Abah. So malam ni yang menonton ni semua pasang iltizam, pasang azam sama-sama. Tok Abah pun pasang azam, jom kita jangan tidur sebab tidur itu ibarat mati sementara. Tidur itu ibarat mati. So sebelum kita mati malam ni, maksudnya tidur, kita solat taubat, istighfar 100 kali, maafkan semua orang. Kita bersihkan hati kita. Sebab hati yang bersih, doanya makbul. Hati bersih, Allah sayang kat kita. Kita maafkan orang, Allah ampunkan kita. Hati bersih, doa makbul. Muka kita, wajah kita cermin hati. Hati bersih, muka comel. Cuba tengok, cuba tengok, cuba tengok. Cuba tengoklah muka Tok Abah ni. Anisan, kau jangan ketawakan orang tua, berdosa. Ya. Okey. So cuci hati dan yang kelimanya bertanggungjawab terhadap emosi anda. Aku bukannya tak bersemangat, aku bukan tak positif, tapi member aku semua kutuk aku. Ya, Hajah Kiah pun kata, contoh, ni bukannya Kiah Anaida, ni Kiah lain ni. Ni Kiah yang PM cakap. Hajah Kiah pun kata aku ni tak ada gaya lah. Ya, jadi aku bukannya negatif, tapi kawan-kawan aku kutuk aku. Siapa boleh, ya, kata untuk mengawal diri anda? Yang boleh mengawal diri anda ialah anda sendiri. Semua dengan bantuan Allah, dengan izin Allah. So, jangan izinkan orang mengawal emosi anda, mengawal minda anda. Macam kau ni, ya, tak boleh. Tok Abah pernah tengok satu cerita Hindustan. Ya, so cerita Love Story 1953. Ya, Anil Kapoor dengan Monisha Koirala. Dalam satu babak dia kata, "Nam kya hai? What's your name? Apa nama kamu?" So hero menjawab, Anil Kapoor menjawab, "Apa ada pada nama. Kalau aku api, kau panggil aku air, aku tetap panas. Kalau aku air, kau panggil aku api, aku tetap dingin." Kita ambil ibrah. Kalau aku ni ada kehebatan, kau kata aku bodoh, aku tak akan jadi bodoh sebab kau kata aku bodoh. Aku tahu aku ada kelebihan. Ya, kalau kau kata aku ni tak boleh berjaya, tapi aku yakin aku berjaya, tak ada kesan kau cakap pada aku. Sebabnya orang Melayu kata, kita hidup bukan sebab doa, kita mati bukan sebab dengan sumpahan. Kita hidup berjaya bukan sebab dengan sekadar doa saja. Doa tu penting, ya. Doa tu penting, tapi bukan sebab doa saja menyebabkan kita berjaya. Doa tu penting, sebenarnya doa mak bapak. Dan kita tak akan gagal sebab sumpahan orang. Ya, sebab orang sumpah kita tak jadi kudis kalau kita memang tak layak untuk disumpah, ya. Gitu, ya. Bertanggungjawab. Dan satu lagi yang Tok Abah selalu pesan, bagaimana nak positifkan minda kita ialah, please understand your green button. Kenal pasti apakah butang hijau anda. Apa itu butang hijau? Butang hijau ialah perkara, benda, situasi, ya, yang menyebabkan awak positif dan ceria. Bagi contohlah senang. So contohnya Tok Abah akan bangun pagi dengan senyuman dan doa. Tok Abah punya butang hijau adalah bangun pagi mesti senyum dan doa. Sambil menghadap kiblat lah, ya. Tok Abah akan baca doa bangun tidur. Tok Abah akan baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan aku rezeki yang baik, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang kau terima. Itu doa Nabi, ya. So Tok Abah baca doa Nabi. Lepas tu Tok Abah baca doa pembuka 12 pintu. Google doa pembuka 12 pintu. Lepas tu baca doa membuang sifat-sifat negatif. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sampai habis. Doa yang Nabi ajar. So sambil kita bangun tidur senyum dan berdoa selama lebih kurang 1 minit,
Apa jadi? Sepanjang hari kita jadi positif, sepanjang hari kita akan seronok, sepanjang hari kita akan jadi kata orang tu orang yang berwibawa. Itu je butang hijau. Bangun pagi dengan doa. Tok Abah punya butang hijau ialah gurau dengan Tok Mak. Tok Mak tu kebetulan ialah isteri Tok Abah. Isteri Tok Abah ya, gurau-gurau, geletik-geletik waktu pagi dia keluar dari bilik air, tarik towel dia. Main tarik-tarik towel ya. Orang dah tua bangka, main tarik-tarik towel jadilah. Nisa tak faham tak apa. So ini kisah orang tua-tua ya. So Tok Abah punya butang hijau lah isteri. Lepas tu kat rumah Tok Abah ada 2 orang cucu. Peluk, cium, dokong cucu yang 2 orang tu. Ya Allah. Dapat teh tarik kurang manis. Ya Allah. Itu butang hijau. Ya. Dapat kuih kria. Kuih kacang kasturi. Itu semua Tok Abah yang farid. Dapat Lopez de Esquera. Kuih Lopez. Masya Allah. Itu semua Tok Abah punya butang hijau. Ya. Dengar pula orang tua dengan lagu Allahyarham Ahmad Jais. Datuk Ahmad Jais. Allah Maha punya terasa muda balik. Butang hijau. Butang hijau ialah makanan, manusia, lagu, gambar lama, ya, memento, apa saja yang buat kita positif, itu dia butang hijau. Kena kenal pasti butang hijau anda dan letak butang hijau anda banyak-banyak sekitar anda. Dan kenal pasti apa butang merah. Butang merah ialah benda-benda yang buat kita patah semangat, negatif, ya, terus rasa kecewa, itu butang merah. Jauhi butang merah ni. Ataupun kita solat taubat, kita maafkan, kita ampunkan, maka walaupun kita tak akan lupa tapi kita tak terkesan dengan butang merah itu. Ya, okey. So dan kita kena sentiasa bersyukur, raikan saat-saat positif. Bila positif walaupun dapat kejayaan kecil, alhamdulillah. Barang siapa tidak bersyukur dengan benda-benda kecil, takut-takut susah nak bersyukur bila dapat benda besar. Tak perasan pun. So kita sentiasa raikan ya setiap benda saat-saat positif dengan bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Dan ingat ya, Tok Abah pesan kat diri Tok Abah, kebanyakan kita tidak bersyukur. Kebanyakan kita tidak bersyukur. Kebanyakan kita takut-takut Tok Abah masuk golongan yang tidak bersyukur. Kenapa pula Tok Abah berani mengatakan kita tidak bersyukur? Allah yang berfirman, wa qalilu min ibadiyah syakur. Amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Orang bersyukur sentiasa doakan orang lain. Orang bersyukur, orang anak edar yang bersyukur akan doakan anak edar. Saya yakin semua yang menonton malam ni doakan anak edar. Orang yang bersyukur doakan bos-bosnya. Mereka akan doakan leaders dia ke upline ke, dia akan doakan. Orang bersyukur doakan kawan-kawan seperjuangan. So orang yang menonton malam ni, anak edar punya ahli ni, warga anak edar ni akan doakan sesama kawan yang sama-sama dalam perjuangan dalam anak edar. Dan orang bersyukur sentiasa doakan pelanggan. Check it out. Check it out. Adakah anda dan termasuk Tok Abah doakan pelanggan-pelanggan kita? Ingat, yang bagi awak komisen pendapatan ialah rezeki dari Allah. Tapi yang dapat awak punya income komisen tu siapa? Ya, Cikgu Norman, Cikgu Rosman? Tak. Cik Anissa? Jauh sekali. Haji Hakia? No. Yang bagi awak pendapatan tu sebenarnya ialah pelanggan. Betul ke tak betul? Betul. Kalau kita berniaga, pelanggan kita yang bagi kita pendapatan. Rezeki dari Allah. Jangan lupa. Tapi kita tu banyak ramai orang terlupa nak doakan pelanggannya. Ya, di mana dia mengutip rezeki dari Allah daripada para pelanggan. Masya Allah. Ya, so itu tanda kita bersyukur. Itu orang yang positif. Sentiasa doakan kawan-kawan. Aku doakan kawan aku, dia naik, dia maju, dia dapat, aku tak dapat. Mana boleh. Ya, apa yang kita doakan untuk orang lain dalam senyap, diaminkan malaikat dan malaikat akan doakan kita perkara yang sama. Ini dah tahu. So jangan kata tu sampai kita terlupa nak doakan kawan-kawan seperjuangan. Sama-sama yang terlibat dalam anak edar ni kita doakan agar sama-sama kita maju ke depan. Ya, dengan kita bersangka baik bahawa aku doakan orang untuk berjaya, malaikat doakan aku untuk berjaya. Itu fikiran positif yang patut kita tanam dan result pasti gempak. Ya. So dan ni dah waktu dah injury time, kita jangan takut. Tok Abah habis pukul 2 pagi. So lepas ni you nak tanya soalan sampai pukul 2 pagi, okey. Ya. Lepas tu temui cinta sejati. Temui cinta sejati. Cik Anissa, temui cinta sejati. Bila kita temui cinta sejati, kita akan dapat kekuatan yang luar biasa. Cinta sejati mungkin cinta pada ibu bapa, cinta pada Rasulullah SAW, itu yang pertama. Cinta pada Allah, cinta pada bisnes, cinta pada cita-cita anda, matlamat anda. Of course lah, boleh cinta pada pasangan, why not? Cinta pada anak-anak. So cinta sejati. Sebab orang yang ada cinta ini, dia akan dapat kekuatan luar biasa.
Sebabnya orang yang bila berumah tangga saja dahlah pahalanya berganda 27 kali bila solat, tetapi rezekinya juga melimpah ruah. Ya, perkahwinan akan menyebabkan rezeki melimpah ruah. Rezeki seorang dah jadi rezeki dua orang yang Allah turunkan ke rumah tangga itu untuk dua orang. Mungkin untuk anak-anak pula, untuk 3, 4, 5, 6 orang, rezeki bertambah-tambah asbab berumah tangga sebab bernikah itu. Ya, cinta sejati. Tok Abah cakap tadi apa? Punca kita negatif, berkawan dengan orang-orang yang negatif. So, untuk positifkan minda, untuk maju ke depan, berkawan dengan orang-orang positif, orang-orang yang sentiasa nampak hikmah dalam setiap kejadian. Apa berlaku? Jangan bimbang Fadilah, ada khair, ada hikmahnya. Ya, sebab kamu gagal untuk dapat projek ini, sebab Allah nak gantikan dengan projek yang lebih baik. Allah takkan ambil sesuatu dari hamba-Nya, kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Tukar berfikiran positif. Allah takkan ambil sesuatu dari hamba-Nya, kecuali digantikan lebih baik. Sebabnya Nabi mengajar kita, bila kita ditimpa musibah, kerugian, kehilangan, apa doa yang Nabi ajar? Google. Doa ketika ditimpa musibah. Doanya ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, pada Allah kita kembalikan. Allahumma jurni fi musibati wa ahli fi khairan minha. Ya Allah, aku redha dengan musibah, dengan kegagalan, dengan kehilangan kereta, dengan whatever lah ya, musibah yang lima. Aku redha dengan musibah ini, beri aku pahala dan gantikan musibah ini dengan yang lebih baik. Allahumma jurni fi musibati wa akhli fi khairan minha. Ini doa yang Nabi ajar para sahabat bila menghadapi musibah, ya, agar hati tenang, lebih redha, dapat nampak hikmah dan Allah akan makbulkan doa kita dan digantikan musibah dengan yang lebih baik. Fikir positif, result pasti hebat. Gitu ya. So lepas tu berkawan dengan baiki perhubungan. So Tok Abah nak tutup lah ya dengan benda yang dulu Tok Abah sebut, ulang balik. Kita kena serasikan roh kita dengan semua orang. Roh kita dengan roh kawan-kawan, roh kita dengan pelanggan, roh kita dengan upline, dengan leaders kita, roh kita dengan pasangan. Macam mana serasikan roh? Bila kalau dua orang pasangan serasi rohnya, belum cakap dah dapat mesej. Belum cakap dah mesej dah sampai. Roh serasi. Suami baru nak ajak isteri pergi pasar malam. Baru nak cakap je tiba, yang bang, oh bapaknya, oh Pak Hang, jom kita pergi pasar malam. Baru nak cakap, ya, baru nak fikir je dah sampai mesej. Roh serasi. Kawan rapat sama juga, adik-beradik sama juga, mak ayah dengan anak-anak sama juga. So, bagaimana nak serasikan roh? Ulang balik yang Tok Abah pesan dulu untuk positifkan minda kita. Bila roh kita serasi dengan doa mendoakan. Doakan orang lain, roh kita akan jadi serasi. Bila kita doakan orang 40 hari atau lebih, yang mendoakan akan sayang pada didoakan, yang didoakan akan sayang pada yang mendoakan. Bila kita doakan orang, ya, kita doakan upline kita, leaders kita, ya, 40 hari atau lebih, maka kita akan sayang kat leader, leader sayang kat kita. Anda doakan customer anda 40 hari atau lebih, anda akan sayang pada customer, customer akan sayang pada anda. Ini hukum Allah. Ulama pesan. Masya Allah, ya. So, selesaikan roh dengan doa mendoakan, maaf memaafkan, bantu membantu, didik mendidik, ya. Dan Tok Abah kata apa? Hantar gelombang sayang. Setiap kali nampak orang je terus, wahai Allah, aku sayang dan hormat orang ini kerana kau tolong dia, kau ubah situasinya. Kalau dia ada masalah, selesaikan. Kalau ada hutang, langsaikan. Kalau ada perselisihan, konflik, kau damaikan. Kalau ada kemurungan, kau bahagiakan hidupnya. Bila nampak je orang, terus hantar gelombang. Wahai Allah, aku sayang dan hormat orang ini kerana kau, ya Allah. Kau jadikan dia orang yang positif. Kita doakan orang jadi positif, kita akan jadi positif. Isu kita hari ini, positifkan minda. Hebatkan hasil, ya, resultnya hebat, insya-Allah, ya. So yang lain apa? Satu, sentiasa ceria dan bersemangat, ya, kawal emosi, lepas tu buang sombong, buang sombong, buang sombong, buang ego, buang sombong. Caranya mulakan memberi salam. Barang siapa sentiasa memulakan memberi salam, dia akan buang sifat sombong, ego. Cuci tandas, dia akan buang sifat ego. Bila dia dah buang sifat ego, maka Allah akan bagi ilham dan inspirasi dan input jalan-jalan untuk memajukan dirinya. Sebab dia tak ego. Sebab orang yang ego, maka ilham tak datang. Ya, lepas tu ambilkan kasut orang, kita buang teks cecak kat masjid, ya. Lepas tu kita sentiasa bersedekah, ya. Ini semua cara-cara kita nak membuang sifat ego kita. Tapi yang memulakan memberi salam tu sangat bagus, ya. Jadi
cari support group yang positif. Lepas tu, last kali, habislah. Dah pukul 10 dah ya. So, last kali ialah sentiasa gunakan gerak batin anda. Saya teringat pesan seorang ulama pada saya masa saya muda-muda, Tok Abah masa muda tu. Tok Abah, dia kata apa? Kalau kamu masuk satu kedai makan, ya semua dia semua. Orang Islam, yang jaga pun pakai ketayap, yang serve pakai tudung, ada ayat-ayat Quran kat dinding. Semua tanda-tanda memang orang Islam. Tapi kamu rasa tak sedap. Gerak batin kata tak selesa dalam restoran itu. Apa kata ulama? Keluar. Ini berlaku pada Tok Abah. Tok Abah masuk satu restoran, memang semua tanda-tanda dengan cashier pun pakai ketayap. Dia ada ayat-ayat Quran, ayat 1000 dinar kat belakang dia. Yang serve semua pakai tudung. Tapi Tok Abah rasa tak sedap sangat. Tok Abah rasa tak sedap. So Tok Abah cakap kat orang rumah dengan Tok Mak, let's get out. Kita keluar pergi tempat lain. Lepas tu balik, Tok Abah surf kat internet. Nak check tentang rangkaian restoran yang Tok Abah masuk tadi. Rupanya memang betul. Ya, dia belum tak dapat lagi sijil halal. Tak ada. Ya, tak ada. Lalu tu, patutlah gerak batin kata aku kena keluar daripada restoran tadi tu. Walaupun semua yang ada dalam restoran tu semua orang Islam. Yang makan pun semua orang Islam. Jadi patutnya tak ada isu lah. Tapi sebab hati ni gerak batin. Allah akan beri kita gerak batin, intuition, dan gerak batin orang perempuan 10 kali ganda lebih hebat daripada gerak batin seorang lelaki. Tetapi orang lelaki yang ada satu je gerak batin pun, kalau gunakan dengan betul, dia akan dapat kehebatan. So jangan kata orang tu meremehkan. Don't ignore your gut feeling, your intuition, your intuitive sense. So orang perempuan Allah berikan gerak batin untuk mengawal dirinya, menjaga anak-anaknya, suaminya, harta bendanya. Jadi Allah bagi orang perempuan ekstra kuat punya gerak batin. Jadi orang lelaki yang sudah berumah tangga, dengar nasihat dan gerak batin isteri anda. Sebab ramai suami yang gagal, kecewa, jatuh bankrupt sebab enggan dengar nasihat isterinya. Wallahu a'lam. Tok Abah berhenti dulu. Jadi kalau ada soal jawab, Tok Abah bersedia untuk merespon, insya-Allah. Okey, itu dia. Masya Allah, banyak sekali tips yang disampaikan pada malam ni. So kalau jika ada sebarang pertanyaan, boleh saja ajukan di ruangan komen. So sambil-sambil tu mungkin ada yang baru masuk ke, saya ulang sedikitlah beberapa poin ya. Mungkin yang orang kata beberapa tips untuk kita minda kita hasilkan satu result yang hebat. So antaranya adalah yang pertama, jaga ibadah dan juga doa. Okey, sebab apa? Sebab barang siapa yang menjaga perbaiki solat kita, Allah sempurnakan hidup kita, ya Datuk kan? Okey, kebanyakan solat duha. Okey, kenali yang keduanya, kenali diri dan juga potensi diri. Yang ketiga, solat taubat dan juga istighfar. Yang keempat, on button, green button. Maksudnya orang kata tahu situasi apa yang buatkan kita akan ceria, happy dan sebagainya. Okey, yang kelima antaranya adalah raikan saat positif dengan rasa bersyukur, sentiasa doakan orang lain. Okey, yang ketujuh tadi yang di-highlightkan, nama saya temui cinta sejati, setakat ini cinta saya kepada ibu bapa saja. Okey, yang ke-8 doakan. Yang ke-8, berkawan dengan orang yang positif. Yang ke-9, kita baiki hubungan dan mendoakan antara satu sama lain. Yang ke-10 itu antara yang tadi last tadi ialah buang sombong dan juga ego. Okay. So kalau ada soalan mungkin kita boleh ajukan. Ya. Itu antara tips lah ya. Siapa-siapa yang kot-kot lepas ke apa semua. Okay. Kalau mungkin tak ada soalan, mungkin saya boleh ajukan soalan, boleh ke? Nisa ni, Nisa anak nombor berapa? Okey, anak sulung. So dia saya memang anak sulung ni biasanya manja. Muka mak, muka ayah. Ada ikut perangai siapa kebanyakan? Muka ayah kot lebih. Yalah memang campur tapi lebih kepada? Campur kot. Mak ya. Sebab kebanyakan orang kalau muka ayah ikut perangai ayah. Ya, sifat ayah, bakat ayah, selera ayah, penyakit ayah. 95% of the cases. Tapi 5% muka mak perangai ayah, muka ayah perangai mak. Ya, lahir bulan berapa Anissa? Oh, Vera tak ada. Nak bagi contoh je. Nak kaji saya aduh. Okey. Saya lahir 12 Februari. Okey, siapa yang dengar boleh bagi hadiah. Orang Februari ni orangnya cekal, ada kedegilan sikit, tetapi dia sangat sensitif,
Tapi sebab dia anak sulung, dia manja, ya. Jadi dia mudah berkawan. That's why nama awak Anisa. Anisa ada dua maksud. Anisa ialah wanita, ya. Tapi Anis bermaksud yang mesra, yang suka berkawan. Jadi ini part of your character. Dengan syarat, itu sebenarnya cara kadang kita ni nak mengenal diri kita ialah dengan nama kita. Ya, nama kita adalah doa. So nama itu adalah doa. So mudah-mudahan nama itu kalau digunakan dengan betul, maka kita akan jadi positif dan berjaya. Tapi ramai orang kadang tak perasan, ya, kehebatan nama tu. Dia prefer nama-nama singkatan, nama-nama timang-timangan, Intan, Boboy, Along, Anga. Bukan tak boleh, tapi ini rugi dan menyebabkan otak dia tidak sepositif yang sewajarnya. So, mak panggil awak siapa, Nisa? Along. Oh, saya kalau family bukan, dia panggil nama. Okay. Saya tak ada panggil Alung ke, tak ada. Selalunya dia panggil nama Amila. Okey, soalan Anis. Okey, soalan saya, okey, dalam dunia yang mencabar kan, kadang-kadang orang kata tidur yang cukup dan berkualiti itu merupakan adalah salah satu faktor untuk kita jadi kekal positif dari segi emosi dan juga mental untuk keesokan hari. Jadi dalam dunia yang kian mencabar ni, ramai kadang-kadang anak muda ya sendiri ataupun kita sendiri pun kadang-kadang mengalami susah nak tidur tu sebab fikir banyak sangat benda. Jadi apa nasihat dan tips Datuk untuk mereka yang susah tidur ni? So umumnya bila orang mengajukan pada Tok Abah sebarang soalan, Tok Abah akan rujuk pada kata-kata hikmat daripada seorang guru Tok Abah, seorang profesor Tok Abah. Dia kata apa? Semua masalah kamu Muhammad Fadilah disebabkan kamu yang sekarang. Ya, masalah kamu yang sekarang sebab kamu yang sekarang. Artinya masalah kamu sekarang sebab hati kamu yang sekarang, fikiran kamu yang sekarang, sikap kamu yang sekarang, tindakan amalan kamu yang sekarang. Jadi untuk selesaikan masalah kamu, betulkan hati, betulkan pemikiran, itu yang positif tu. Betulkan sikap, betulkan amalan. Okey, kenapa orang muda-muda sekarang ya, Gen X, Gen Y, Gen Y dan Gen Z ni susah sangat nak tidur? Mungkin sebab itulah yang Tok Abah cakap tadi. 3% orang Islam di Malaysia, survey Tok Abah menunjukkan bahawa 3% yang sempat solat taubat setiap malam. So, kalau kita solat taubat setiap malam, istighfar 1 kali, titik-titik hitam kita akan gugur. Nabi yang bersabda tu, titik hitam tu dosa. So, dan di titik hitam itulah setan akan menyorok. Kita susah nak tidur sebab dikacau oleh syaitan. Ya, setan kacau, fikir yang bukan-bukan, risau yang bukan-bukan sebab titik-titik hitam tu bersembunyi di belakangnya syaitan. Tapi kalau kita dah solat taubat sebelum tidur, istighfar banyak-banyak sambil dan programkan otak kita, programkan, wahai Allah, aku nak tidur sekarang, seandainya aku masih panjang umur, esok pagi, kau kejutkan aku pukul 5.30 dalam keadaan ceria, hebat, cemerlang dan positif. Dan jadikan esok lebih baik daripada hari ini. Tapi kalau besok kau matikan aku, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. So, langkah pertama untuk mudah tidur, tak dapat tidak, ialah solat taubat, istighfar dan programkan minda. Reprogram, ya Allah, mudahkan aku tidur dan tidurkan aku dalam keadaan yang nyenyak. Dan kalau dia. Kenapa kita susah nak tidur? Sebab kita kebanyakan tidur terlentang. 60% orang Malaysia tidur terlentang. Jadi kalau boleh tidur mengiring ke kanan, macam tidur dalam liang lahat masa dah kita disemadikan, masa kita mati. So Nabi suruh kita tidur mengiring ke kanan. Ikut kajian sains, itu bidang Tok Abah. So, bila kita tidur mengiring ke kanan, kita mudah tidur nyenyak. Dan kualiti tidur kita 200% lebih hebat berbanding tidur terlentang. Jantung kita dapat pump darah dengan efisien. Di samping kita lebih nyenyak, setiap saat kita tidur dapat pahala. Itu yang tidur nyenyak dan bagus tu. So maaf ya, Tok Abah tidur mengiring ke kanan sejak 36 tahun yang lepas, 37 tahun lepas. Kenapa begitu lewat? Sebab Tok Abah baru dapat ilmu. Selepas Tok Abah habis PhD, baru dapat ilmu, tidur mengiring ke kanan. Dulu Tok Abah tidur terlentang. Bukan tak boleh, bukan berdosa. Cuma harus. Bila tidur terlentang, kosong pahala tidur. Tidur mengiring ke kanan dengan niat, ya Allah aku tidur mengiring ke kanan ikut sunnah Nabi-Mu. Setiap saat kita tidur, dapat pahala. Dulu Tok Abah tidur 6 jam ke atas. Sekarang Tok Abah tidur 4 jam. 1,5, 5,5. Tapi oleh kerana tidur mengiring kanan, puas tidur Tok Abah macam tidur 8 jam yang terlentang. Jadi Tok Abah insya-Allah sehat, ya, mudah tidur, nyenyak tidur, mudah-mudahan dapat pahala pula, ya. Mudah-mudahan kalau mati pun mudah-mudahan mati dalam husnul khatimah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiganya Allah.
Janganlah sibuk dengan all your gadget masa nak tidur. Boleh tengok gadget, tapi nak tidur tu tutup dengan istighfar, dengan baca ayat Quran 3 kul, Fatihah 3 kul, Fatihah 3 kul, ya, ayat kursi contoh, ya, dan pagar diri kita. Jadi kalau kita pagar diri kita, barang siapa baca ayat kursi, maka satu malam tu dijaga tidurnya oleh malaikat. Tu sabda Nabi tu. So kita pergi yang basic, ya. Don't eat too late. Kenapa kita kadang susah nak tidur? Sebab awak makan malam pukul 8, 8.30 malam. Nabi suruh kita makan malam sebelum maghrib. So, Tok Abah akan makan malam pukul 6, 6.30. Ya, sebelum maghrib lah Tok Abah akan makan. Kecuali Ramadan lah. Ya, so kita sebelum maghrib. Sebab bila kita makan malam sebelum maghrib, matahari masih ada, penghazaman 100% efisien. Barang siapa tidur makan selepas maghrib, dia punya penghazaman 50% efisiensi. So, 3-4 jam baru hazam. Jadi macam mana nak tidur? So, banyak kita disuruh tidur berapa jam? 4 jam ya selepas makan. Jadi kalau kita makan pukul 8, 9, pukul 1 baru boleh tidur. Sepatutnya. Tapi kalau kita makan pukul 6, pukul 10 kata dah boleh tidur. Nampak? So time makan jadi isu. So ini benda-benda yang simple. So cuma yang tadi, masalah kita sekarang sebab amalan yang sekarang tak betul. So solat taubat, istighfar, maafkan semua orang, makan awal sebelum maghrib, tidur miring ke kanan, elakkan sibuk berfikir yang bukan-bukan sebelum tidur. Ya, boleh tengok gadget, of course, ya, nak tengok apa-apa, tapi tutup dengan Fatihah 3 kul sebagai pagar diri, mudah-mudahan ya, dan tidur miring kanan ya, mudah-mudahan akan mudah nyenyak, insya-Allah. Okey, insya-Allah. So kita ada satu soalan daripada Ina Mirza. Dia cakap, bagaimana nak memaafkan, benar-benar memaafkan tanpa simpan sikit pun dalam hati. Okey. Soalan yang sangat baik. Ramai orang akan kata, saya bukan tak boleh maafkan, tapi nak melupakan jangan haraplah. I can forgive but I cannot forget. Itu yang kita kata cannot forget tu disangka kita masih simpan dalam hati. Let me tell you, ya, tolong izinkan Tok Abah beritahu semua. Maaf ya, bukan sombong. Kita ni Allah cipta dengan orang yang pandai. Kita ni cerdik. Cerdik artinya IQ kita 120 ke atas lah. Ya. Kalau kita ni cerdik, pandai, jadi kita tak mudah lupa. Orang IQ rendah, IQ 50 hingga 100, mudah lupa. Ya. Apa dia belajar pagi, petang dah lupa. Apa orang buat pun dia lupa. Tapi awak dan saya, Allah cipta kita pandai. Bukan sombong ya, kenal diri. Maka oleh kerana kita ni pandai, maka kita tak akan lupa. Habis? Memanglah. So kita maafkan. Of course kita masih ingat apa yang orang buat, apa yang orang tipu, apa yang orang sabotaj. Kita ingat. Itu bukan artinya kita masih tak maafkan dia. Kita maafkan. Tapi kalau kita tak maafkan, kita ingat aja kita akan marah, fed up, sakit hati, ya, sedih balik. Itu bila kita maafkan, kalau kita maafkan, bukan maafkan saja. Kita maafkan. Sebabnya kemaafan dendam yang terindah. Ya, so, kemaafan itu untuk kita balas dendam kat orang, kita maafkan dia. Lepas tu kita doakan dia. Bila kita doakan orang yang buat naya kat kita, orang baling tai, kita baling bunga. Orang aniaya kita maafkan dia, kita doakan dia. Kita baling bunga. Ya, bila kita doakan dia, apa jadi? Kita akan sayang kat dia, dia akan sayang kat kita. Dan bila kita doakan dia dalam senyap, malaikat doakan kita. So, maafkan dia, doakan dia. Lepas tu ceria depan dia. Jangan pula aku tadi happy dah tapi nampak mangkuk tu, ya Allah, gerak. Jangan. Kita ceria balik sebab orang tu dah ceria dah okey dah. Kita yang sengsara tak pandai. Sebab kita kena kawal emosi kita. Tapi jangan takut. Bila kita tapi dengan syarat tadi, solat taubat tiap malam, istighfar banyak-banyak, maafkan semua orang. Lepas tu tambah dengan doakan mereka. Dan bila jumpa mereka, senyum, ceria depan mereka dan hantar gelombang positif. Wahai Allah, aku sayang, hormat dia kerana engkau. Sebab Nabi Muhammad SAW, salah satu sifat Nabi, tak pernah berdendam. Itu Nabi. Well, itu kan Nabi kita untuk kita contohi. So kita belajarlah. Kita cuba ya untuk jangan berdendam. Kita maafkan dia. Just after sampai 5-6 bulan ke, kadang selepas minggu dah settle. Kadang 5-6 bulan, bila kita, of course kita masih ingat. Tapi dulu kita ingat, kita marah. Tapi dah maaf dan doakan dia dan sebagainya. Selepas 5-6 bulan kita ingat, kita boleh senyum. Nasib baik kata Anissa, aku tak jadi dengan mangkuk tu. Kalau
jadi dengan dia, sengsara aku. Ya, contoh-contohlah. Artinya anda telah cured. Walaupun anda masih ingat peristiwa itu, ingat ex-power itu, tetapi awak ingat dia dalam keadaan yang positif, tidak ada dendam, tidak ada marah, tak ada kesan negatif pada emosi anda telah memaafkan dia, insyaAllah dengan sempurna. Sebab bila minta maaf, cakap pada orang. Maafkan orang, cakap pada Allah. Wahai Allah, aku maafkan Anissa yang mengecikkan hati aku, yang sabotaj aku. Kita cakap pada Allah. Orang tak tahu. Ikhlas tak ikhlas? Kita cakap ke Allah. Orang tak tahu. Ikhlas tak ikhlas? Ikhlas. Siapa kata tak ikhlas? Ya Allah, aku maafkan Anissa. Ya, aku maafkan dia. Walaupun dia kecewakan hatiku, ya, aku maafkan dia. Contoh. Jadi kita cakap Allah. Ikhlas. Tapi nampak jadi geram balik. Well, itu bukan artinya kita masih dendam. Hati kita belum pulih. Kadang-kadang masa yang memulihkan luka dalam hati. Time will heal all ailments, insya-Allah. Betul sangat-sangat. Okay, so saya kira tak ada lagi dah soalan. Harapnya dengan jawapan tadi membantulah ya soalan daripada Imam Mirza tadi. Jadi saya kira mungkin sekadar itu saja. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Semoga kita boleh jumpa lagi untuk sesi akan datang ya, insya-Allah. Okay, terima kasih. Amin, banyak-banyak. insya-Allah. Alright. Okay, tuan-tuan yang ada bersama saya sehingga sekarang. Okay ya. Alhamdulillah hari ni, malam ni memang banyak sangat tips ataupun orang kata apa, cara macam mana kita nak jadi positif dan mengundang orang kata result yang hebat. Jadi saya kira saya boleh simpulkan kat sini, apa yang saya boleh simpulkan adalah pemikiran yang positif itu adalah sikap yang boleh menghalang kita daripada fikiran dan juga emosi yang negatif yang boleh menyebabkan kita jadi cepat mengalah ya. Dengan orang kata apa, dengan kita berfikir dengan perkara-perkara yang baik tu, insya-Allah akan mengubah sesuatu itu menjadi sesuatu yang positif. Sebab apa? Sebab kita melihat dunia ni, kita akan nampak dengan cara apa kita melihatnya. Jadi nak tak nak, mulai dari sekarang latih fikiran kita untuk lihat kebaikan dalam sesuatu perkara. Okey, dengan melihat aspek kehidupan yang positif akan menjadikan kehidupan kita akan jadi lebih baik, insya-Allah. Jadi sebenarnya dengan memenuhi orang kata apa yang memenuhi minda kita, itulah yang akan mengawal hidup kita nanti. Biasanya orang kata apa, ianya akan mengubah perspektif bagaimana kita nak menangani cabaran ataupun satu-satu situasi. Dan inilah masanya. Kita sebagai contoh dalam cabaran menghadapi PKPB ni ya, masalah ekonomi yang tidak menentu ni, bagaimana kita nak menangani cabaran ini dengan situasi dan situasi tersebut. Jadi mempunyai orang kata apa, sikap positif dalam hidup tu memang satu pilihan, tapi secara ringkasnya adalah hidup kita ni bergantung sepenuhnya kepada kualiti pemikiran kita. Okey, sekadar itu saja. Sekian saja dari saya. Stay positif, stay proactive and be creative. Jumpa lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.